Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, sebelum kita memulakan kelas kita, marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Okey, jadi apa khabar semua? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, sihat walafiat. Jagalah kesihatan masing-masing di musim wabak yang melanda ini. Okey, baik. Jadi kita teruskan tajuk sambungan daripada minggu lepas. Jadi untuk minggu ni kita bermula dengan tajuk 6.3 sebab minggu lepas kita berhenti dengan 6.2. Jadi minggu ni kita sambung dengan 6.3. Kalau ikutkan buku teks awak, muka surat 96. Okey. Jadi tajuk dia adalah kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Okey, seiring dengan perkembangan dan kemajuan dunia semasa, Malaysia tidak ketinggalan menerapkan aplikasi telekomunikasi dan penggunaan ICT dalam segenap aspek kehidupan. Berikut adalah kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Okey. Yang pertama, kita tengok dulu dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah. Okey. Ya. Kemudian meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Integrasi ni. Kesamaan. Nanti kita akan tengoklah, awak boleh cek dalam kamus ya, masuk dengan lebih tepat integrasi. Kemudian pengurusan pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur. Okey. Macam mana tu? Sebab bila ada telekomunikasi ni, senang kita nak berhubung. Ya. Kalau tak ada telekomunikasi, tak ada telefon, tak ada fax, alat-alat telekomunikasi yang kita belajar sebelum ni, macam mana awak nak berhubung dengan orang, nak khabar, nak cerita tak? Kalau ada berlaku sesuatu. Kalau kita buat bisnes, kan susah kita nak berhubung. Jadi bila ada telekomunikasi ni lebih mudah lah. Okey, kemudian peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan kos melalui pembelajaran. Macam sekarang lah kita PDPR. Okey, kalau tak ada telekomunikasi, tak akan boleh buat PDPR macam sekarang ni. Okey, sebab itulah pentingnya. Okey, jadi sekarang ni makin nampaklah kepentingan dia tu. Okey, kemudian data dapat disimpan dengan segera dan selamat. Okey, jadi macam cikgu buat WhatsApp kat awak ni tau. Cikgu sediakan YouTube ni, jadi awak boleh tengok balik kan. Jadi boleh senang lah. Walaupun kalau awak dah ingat, boleh buka balik. Dengan mudah awak boleh buka balik. Jadi selamat duduk kat situ. Okey, kemudian pelbagai maklumat. Sekejap, sebelum tu urusan kewangan dan perkhidmatan perbankan atas talian membolehkan kita menguruskan wang di seluruh dunia dengan mudah dan lancar. Okey, ini lebih kepada ekonomi lah. Pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari internet. Macam yang awak buat Sokmo lah yang awak tengok sekarang ni. Okey, secara langsung melalui aplikasi satelit membolehkan penonton menyaksikan secara langsung di televisyen. Sekarang ni yang paling heboh sekali adalah berlakunya peperangan di Palestin. Jadi awak boleh tengok dengan mudah je. Melalui IG, melalui FB. Ini adalah asalnya daripada satelit lah. Okey, kita dapat tengok berlaku apa yang berlaku di negara luar. Macam-macam yang berlaku kita boleh tengok terus. Okey, sekejap je dah sampai maklumat. Walaupun kita tak berada di situ, kita tahu keadaan di tempat orang. Okey, satelit cuaca dapat mendata ramalan cuaca dan fenomena alam dengan lebih tepat serta terperinci. Kemudian segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan efisien. Jadi lebih baiklah lebih cepat. Okey. Akhir sekali mengharapkan silaturahim. Macam sekarang ni lah, walaupun kita COVID, tak boleh jumpa mana-mana saudara dan sebagainya, walaupun hari raya ke hari apa, tapi kita masih boleh berhubung melalui telekomunikasi ni. Awak boleh buat Google Meet, awak boleh buat, boleh telefon dengan saudara mara. Okey, jadi boleh buat video call. Itulah dikata mengharapkan silaturahim. Okey, jadi itu untuk 6.3. Jadi 6.3 ni awak boleh salin lah ni. Kepentingan dia ni ikut yang dia buat ni je. Okey, sebab ni pun dah dalam bentuk peta iting dah orang kata. Jadi awak boleh ikut ni je lah. Tak payah nak fikir-fikir nak buat macam mana. Tak ada masalah. Sama juga seterusnya dengan 6.4. 6.4 ni pun dia dah buat dalam bentuk peta iting juga. Peta bulat ni. Peta bulatan ni. Okey, jadi kesan dia terhadap pembangunan negara. Kesan ni ada dua-dua. Ada yang molek, ada yang tak molek. Jadi kalau yang molek ni adalah kesan positif. Okey.
Jadi kita boleh tengok kesan positif dia. Yang pertama, e-perbankan. Urusan perbankan boleh jalankan di mana-mana sahaja. Senang lah sekarang ni ikut telefon. Okey. Jadi duit pun boleh masuk dengan mudah, dengan cepat. Berlakunya transformasi perniagaan dengan mudah lah. Ada e-perbankan ni. Internet bank. Kemudian multimedia interaktif memudahkan sistem pembelajaran. Macam sekarang ni yang berlaku. Okey, multimedia lah ni. Cikgu guna buku teks digital. Awak kalau tak ada buku teks pun boleh guna juga buku teks digital ni. Senang nak download kat mana-mana semuanya boleh. Okey, kemudian tali sidang interaksi maya. Yang ni pun yang orang buat Google Meet tu ialah daripada jauh dah. Kita boleh tengok, boleh berbincang, boleh belajar. Okey, ataupun boleh bermusyawarat. Okay, perkhidmatan telekesihatan pesakit boleh diperiksa oleh doktor pakar secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. E-kerajaan, rakyat dapat berurusan dengan agensi kerajaan secara lebih mudah dan cepat. Okey, ada e-kerajaan ni ada yang terlibat dengan apa-apa yang berkaitan dengan kerajaan lah. Yang berkaitan dengan agensi-agensi kerajaan, okey, lebih mudah. Kemudian e-dagang. Perkhidmatan yang jual beli atas talian. Yang ini pun awak sendiri pandai nak buat tau. Nak jual. Okey, peluang pekerjaan perkembangan pesat dalam pelbagai sektor mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Jadi dengan awak tak nak kerja kan, macam sekarang ni nak kerja payah. Kedai tutup, jadi bekerja melalui online. Jual ke online lebih mudah, lebih senang. Dan lebih jimat juga. Kemudian, dunia tanpa sepadan maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melalui internet. Kalau ada internet je, beres. Bila-bila masa pukul berapa, awak boleh je nak tengok tak. Awak boleh je nak melayarinya. Tanpa nak susah payah. Okey. Okey, yang ni pun awak salin ni 6.4 ni. Kesan positif dia. Seterusnya, kesan negatif. Okey. Negatif ni awak tak molek lah. Maklumat berunsur negatif seperti kekerasan, hasutan dan khabar angin suka ada tapis. Ya, benda-benda ni awak kena jaga. Kita kena jaga. Sama-sama lah kita kena pandai jagalah. Contohnya kalau awak nak buat TikTok ke apa ke, jangan yang memudaratkan, yang tak baik, yang tak comel, yang negatif. Tunjukkanlah yang positif. Kalau kita nak share apa-apa pun. Kalau nak share perkara yang baik, tak apa. Share hadis ke contohnya. Ataupun nak share kata-kata hikmah ke, tak apa. Jangan share benda-benda yang tak comel. Kata orang tengok, dok malu. Orang tengok, orang kata, dok baik. Tak? Kadang-kadang kita ni suka sangat, excited sangat. Terutamanya awak ni. Budak-budak yang baru nak up ni orang kata tak. Tak tahu ke color. Masa share tu sedap sangat tak fikir panjang. Sesudah cikgu tahu. Dia share, dia ambil gambar dekat sekolah. Jadi dengan sendiri cikgu tahu bawa telefon di sekolah. Dengan sendirinya. Jadi awak ni budak-budak muda tak fikir panjang. Dah ingat dah ke tu. Kau mulalah susah pula. Mak ayah kena pergi jumpa ham. Nak kena ambil telefon. Kan payah kan benda gitu kalau berlaku. Jadi kalau nak buat benda-benda melalui media sosial ni, awak kena fikir banyak kali. Fikir betul-betul. Jangan ikut perasaan suka-suka awak tu. Okay? Suka-suka kita. Sama juga dengan sekarang. Saya cikgu tengok dekat luar tu, ramai budak-budak yang sayang lebih kurang awak, sebaik lebih kurang awak. Naik motor dah lama bonceng, tak pakai mask lagi. Topi keledar pun tak tahu, tak pakai juga. Kalau awak pakai topi keledar tu nasib baik lah. Mask pun tak pakai. Dah lama bonceng tak ada SOP dah. Kawan daripada mana-mana pun tak tahu. Kadang-kadang awak kata kita jumpa seorang cikgu hari-hari ya. Tapi awak tak tahu dia jumpa dengan siapa selain daripada awak. Dia jumpa dengan kawan kerabat yang mana, kawan-kawan dia yang lain yang mana. Kita tak tahu. Awak jumpa dengan dia, awak rasa awak dengan dia je. Tapi awak tak tahu macam mana dia berjalan, ke mana dia pergi. Jadi kalau kita tak tahu, benda tu boleh membahayakan kita tu. Risiko belaka untuk wabak yang berlaku sekarang ni. Yang sangat aktif dan sangat berbahaya tu. Okey, seterusnya isu pencerobohan dan pencurian maklumat dan sistem perkara data secara atas talian. Ni orang yang tak bertanggungjawab lah. Dia nak cari maklumat sesuatu, dia curi. Kemudian terdapat maklumat yang tersebar di laman seseorang yang tidak tepat. Saja dia nak sebar berita-berita yang tidak baik, yang tidak comel. Okey, ni kita jawab secara lisan ya, tak apa. Okey, 6.3 uji diri. Apakah kesan telekomunikasi di Malaysia kepada diri anda sebagai seorang murid? Apa dia sekarang ni? Kalau rasa sekarang ni, kau boleh kata tak?
penting, sangat penting kesan ni, kesan bimbang positif sebab apa? Sekarang ni pembelajaran dalam norma baru menggunakan sistem PDPR yang sangat mementingkan keperluan komunikasi. Okey, banyak lagi awak boleh kata. Okey, mungkin dari segi pekerjaan ni yang tak ada bekerja, tapi awak ni sebagai seorang murid ni, maknanya lebih kepada PDPR lah sekarang ni kalau kita tau. Okey, penting komunikasi ni, kalau tak ada telefon tak boleh lah. Tak ada internet tak boleh lah nak buat PDPR kan. Okey, kemudian dikata berikan 2 kesan negatif terima kasih selain yang terdapat di atas. Okey, apa lagi awak rasa? Saya rasa banyak lagi awak boleh fikir kesan negatif dia. Kang, apa lagi? Masing-masing boleh fikirlah ya. Okey, jadi kita dah masuk sampai 6.4. Seterusnya. Okey, 6.5 penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Maknanya beretika ni mana apa? Merujuk prinsip dan tata cara moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu adab dan sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kumpulan manusia. Yang ni awak kena belajar ni yang ni kena adab, tata sila, etika dia, akhlak-akhlak yang baik. Okey, hargai hasil karya online dan tidak melakukan aktiviti plagiat. Plagiat ni apa? Tiru. Yang kita tiru orang lah. Kita tengok, kita tiru. Kemudian bersabar santun dan berhemah sewaktu berkomunikasi. Okey, kita kena jaga adat tertib temu kita. Tidak mendedahkan hal-hal peribadi dan kata laluan kepada umum. Kadang-kadang kita rasa nak kabur, nak share tak. Secara langsung kita mendedahkan hal-hal peribadi kita. Jadi orang tahu, oh budak ni anak orang kaya. Oh budak ni duit dia banyak. Itu membahayakan. Okey, kena pasti kebenaran dan kesahihan satu berita dalam internet. Jangan mudah melatah. Kena bijaklah dalam hal ni ya. Elakkan daripada mengganggu dan merosakkan sistem komunikasi orang lain. Okey, jangan kita nak ganggu pula. Mendukung Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kemudian elakkan daripada menyentuh isu-isu sensitif yang melanggar undang-undang dan norma. Okey. Menggunakan kemudahan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan gunakan yang perkara-perkara yang tidak baik. Untuk pembelajaran sangat bagus. Untuk main game tu tak bagus lah. Orang bagi topik suruh masuk kelas tau. Tapi awak main game. Tengok orang ni cakap ni apa. Jagalah etika anda ketika menggunakan alat telekomunikasi. Kita kena jaga adab-adab kita lah. Okey, kalau tengok glosari kat sini, maksud plagiat adalah hasil mencedok karya atau tulisan online yang disahkan kembali sebagai karya sendiri. Kita tengok orang, lepas tu kita kata hak kita tu plagiat. Jadi etika ni, kita ada etika, awak kena ingat, cikgu nak tekan sikit ni, kita ada etika penggunaan alat telekomunikasi. Bukan kata awak ada telefon awak sendiri, ikut pandai awak nak guna. Ikut suka hati awak, tak boleh gitu. Okey awak budak-budak baru lagi, baru nak mengenal alam, baru nak mengenal dunia. Jadi jangan terlampau emo apabila kita menggunakan telekomunikasi. Okey, awak boleh baca infografi kat situ. Okey, tahukah anda ni pun awak boleh tengok kat sini Tindakan diambil terhadap aduan berkaitan kandungan jelek di internet, iaitu Seksyen 211. Larangan terhadap pemberian kandungan jelek. Jelek ni yang tak baik lah. Seksyen 233, penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau pemakaian rangkaian dan lain-lain. Okey, apa lagi kat sini? Masalah pengguna internet dalam kalangan masyarakat masih berluasa. Cadangkan usul-usul yang boleh diambil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam menangani masalah ini. Jadi awak fikir. Awak rasa awak boleh fikir tak macam mana kita nak buat ni? Kena ada undang-undang ke? Kena ada hukuman ke? Okey. Tu sebenarnya dia buat soalan macam ni untuk awak berfikir. Ni soalan kebat ni. Untuk awak berfikir dan awak boleh tahulah yang mana baik dan yang mana buruk. Okey, jadi 6.5 tadi pun awak salin juga peta bulatan ni macam dibuat. Okey, jadi dah habis dah untuk tajuk ni. Imbas kembali ni tak perlu salin dah sebab awak dah buat dah hari tu. Okey, yang ni boleh baca kalau time tak ada arwah sangat, malas sangat rasa. Bolehlah baca untuk awak exam.
Okey, kemudian saya nak soal buat cabaran minda soalan nombor 1, 2, 3. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, itu sahaja. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Jadi ulang lagi sekali, untuk minggu ni awak buat nota 6.3, 6.4, 6.5 salin sebagaimana buku dan buat cabaran minda. Okey, cikgu nak tak mahu fotostat. Kalau fotostat awak dah baca, awak salin bukannya awak baca. Okey, kemudian cabaran minda ni awak buat muka surat 102 ni, cabaran minda muka surat 102 ni, bermula nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Jadi nota awak bermula muka surat 96 sehingga 99. Kemudian cabaran minda muka surat 102. Okey, jadi cikgu rasa setakat ini sahaja dulu. Ada apa-apa soalan boleh tanya kat cikgu ya. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah diri sebaik mungkin dan jangan lupa ikutlah SOP yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih.